Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita gembira kita hari ini. Alhamdulillah. Daripada perkabaran, tak kira lah orang nak kata kabar angin ke apa benda yang kita terima hari ini ialah akhirnya Tan Sri Mahyudin Yassin dikatakan akan melepaskan jawatan ketika menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari Isnin ini. Alhamdulillah tuan-tuan. Sesiapa yang nak menghantar pisang ke masjid sudah boleh berbuat demikian. Sesiapa yang nak hantar pulut kuning, bubur merah sudah boleh berbuat demikian, kerana insya-Allah tidak lama lagi kesengsaraan rakyat bakal berakhir. Ekonomi rakyat insya-Allah akan cuba dipulihkan oleh kerajaan baru, dan akhirnya insya-Allah ekonomi negara akan cuba dipulihkan oleh kerajaan interim yang mungkin akan dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana akhirnya beliau tidak menunggu untuk direntap daripada kerusi Perdana Menteri pada 18 hari bulan September, ataupun ketika berlakunya undi percaya atau undi tidak percaya. Dan kita juga ucap terima kasih kepada menteri-menteri yang telah pun berkhidmat bersama dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Ramai yang telah mengusungkan pejabat mereka, termasuk pegawai-pegawai mereka dah mengusungkan pejabat. Kita ucapkan terima kasih juga. Kerana lagi cepat mereka pergi, lagi banyak terima kasih kita kena bagi kepada mereka. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama, sekiranya Mahyudin meletakkan jawatan Isnin ini, ya, adakah Parlimen akan dibubarkan dan Kabinet pun terbubar, ataupun hanya menggantikan PM saja? Okey, kalau ikut perlembagaan, apabila seorang Perdana Menteri melepaskan jawatan, maka sudah pastilah Kabinet yang beliau usulkan atau cadangkan kepada Kebawah Duli Tuanku secara automatik tergugur juga. Tergugur juga. Maknanya semua menteri-menteri Kabinet, baik Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan ada 4 orang, menteri-menteri semua sekali, Timbalan Menteri, semua secara automatik sudah tidak ada lagi. Maknanya bila Perdana Menteri letak jawatan, yang lain-lain ikut sama. Okey. Soalan kedua, sekiranya pelantikan PM baru dibuat, bilakah pelantikan ini akan dilakukan? Sekiranya berlaku pelantikan baru, dia ada banyak kaedah. Ada banyak kaedah. Kaedah pertama yang mungkin berlaku ialah mungkin Kebawah Duli Tuanku membubarkan Parlimen. Okey. Ini kemungkinan yang pertama. Bila Parlimen dibubarkan, maka kalau ikutkan dalam tempoh 60 hari mesti diadakan apa yang dipanggil sebagai pilihan raya umum. Tapi disebabkan kita hari ini berhadapan dengan pandemik COVID-19, ada kemungkinan besar ianya tidak menjadi begitu. Ianya tidak menjadi begitu. Maknanya kemungkinan besar tidak akan dibubarkan Parlimen, ataupun kalau nak bubarkan Parlimen supaya ahli Parlimen semua sekali sudah bukan lagi ahli Parlimen, maka ada kemungkinan besar perlu diadakan darurat. Tapi darurat ikut acuan barulah. Maknanya bukan darurat macam yang Tan Sri Muhyiddin buat.
Darurat, nama saja darurat, tapi semua perjalanan ekonomi macam biasa, pergerakan rakyat macam biasa, tidak ada sekatan jalan raya, tidak ada sebarang bentuk gerakan tentera dan sebagainya. Itu boleh berlaku. Itu pun mungkin boleh berlaku. Okey. Ataupun ke bawah duli tuanku boleh dipanggil boleh mengadakan apa yang dipanggil sebagai prorok. Prorok maknanya dia menggantung parlimen untuk tempoh tertentu, dan dalam tempoh prorok itu dia boleh melantik interim prime minister ataupun caretaker government. So apa pun kita serah kepada kebijaksanaan ke bawah duli tuanku, dan insya-Allah kita akan menyokong selagi mana semuanya demi kebaikan untuk rakyat, selagi mana kesejahteraan rakyat dijaga, insya-Allah kita akan menyokong. Okey, ada soalan lain? Soalan seterusnya, adakah proses pertukaran Perdana Menteri ini akan membantutkan usaha-usaha untuk menangani masalah COVID dalam jangka masa pendek? Saya tak nampak bahawa sebarang usaha untuk menukar Perdana Menteri atau menukar kerajaan ini akan membantutkan proses menangani COVID. Sebenarnya inilah cara untuk menyelamatkan negara ini daripada wabak COVID. Kerana sebelum ini kerajaan yang ada ialah sebuah kerajaan yang mengharapkan angka COVID itu tinggi, yang mengharapkan lebih ramai orang mati, yang mengharapkan lebih banyak lagi masalah akibat daripada COVID itu, supaya dia boleh elak daripada mengadakan sidang parlimen, dia boleh elak daripada mengadakan undi percaya atau undi tak percaya. Jadi kalau ada sebuah kerajaan baru yang baginda tuanku memberikan tugas spesifik, iaitu menjaga mengusahakan supaya angka COVID ni turun, mengusahakan supaya ekonomi rakyat dapat dibetulkan balik, mengusahakan ke arah apa yang dipanggil sebagai memulihkan ekonomi negara, saya rasa insya-Allah tak ada masalah. Okey Datuk, soalan seterusnya. Ada yang mengatakan jawatan PMI itu tiada dalam perlembagaan. Apa ulasan Datuk? Ini terpulang kepada interpretasi lah. Kalau ikut perlembagaan Malaysia memang tidak ada jawatan PMI. PM tepi pun tak ada. Jawatan caretaker government ada, tetapi ianya ada diguna pakai di negara-negara Commonwealth. Jadi kita ni, Malaysia ni ialah sebahagian daripada negara Commonwealth. So kita serahkan kepada ke bawah duli tuanku, baginda tuanku, dia ada pakar-pakar perlembagaan yang boleh menasihati beliau apa yang terbaik yang boleh dilakukan.